قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ini adalah firman Allah yang dilafazkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman sekarang ni popular kerana ada burung hudhud singgah di Malaysia, terbang balik dari Turki, ya. Jadi saya pun ambil lah doa ni, kerana kalau ambil burung saja tak ambil doa dia tak jadi. Minta maaf, ini doa Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Doa Nabi Sulaiman adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi min ibadikas salihin. Sama, ujung dia sama, iaitu akhir daripada hidup kita ni ialah dimasukkan sebagai orang-orang yang salihin, bukan orang amanahin, amnoyin, fasiyin. Tak ada, salihin. Ikut parti apa pun kena salih. Baik, Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia Saudara Alwi, rakan lama saya sejak masa Parti Melayu Semangat 46, ya. Dia aktivis bersekali dengan Puan Hajah Allahyarhamah Ilani, bekas ahli Parlimen Kota Baru. Pada masa itu kita menang besar. Antara orang yang buat kerja ni ialah ada lagi saudara Alwi kita. Siang malam tak tidur, buat kerja berapa bulan untuk menang, dan bekalnya adalah vitamin Famaton yang dibekalkan oleh Hajah Ilani untuk tak jenera malam tak mengatuk, siang malam buat kerja. Tetapi dari segi orang panggil pembalasan kepada dia, kerana kita tak ada kajian, dia masih berjuang macam dulu lagi. Jadi bila dia jadi pengerusi, saya naik semangat. Pasal akhirnya boleh duduk dalam satu wadah, iaitu amanah. Yang berbahagia Ketua Amanah Kementerian Tuan Haji Fauzi dan segala anak buah dia dah. Susunan jawatan saya tak apa dah lah ni. Dr. Wan Kamil, cucu Cicik tu kenali juga, dan Nabeko, cucu Cicik Pah, darah dia Pah. Nah, kalau nampak Abeko, maka nampak Pah. Kerana seluruh pilihan raya kecil zaman itu lagi, mana-mana tempat, mana-mana majlis ceramah, Abeko kebanyakannya tidak tinggal. Cik Guna dan semua ahli jawatan kuasa lah, baik pemuda, baik Wardah, baik Awan, ayah mak tuan rumah. Alhamdulillah, satu nikmat masuk dalam kawasan perkarangan yang menjadi sejarah di bawah lindungan Tok Kenali dan seterusnya anak cucu dia, khususnya Allahyarham Ustaz Mawardi Tok Kenali, saing Ambo dan guru Ambo dan ketua kawasan Ambo pada zaman dulu. Mari dalam kawasan ni serupa masuk dalam kota Rom. Kubakrian ni bagi Ambo ni lah kota asal dia ni, bagi Pah. Jadi lah ni kita duduk dalam kawasan kota Rom, ya. Bukan mudah nak masuk dalam kota. Semula pula tak usah buat lain lah, buat sini je. Kalau ada pitih, ada berapa nak sejuk pun berhekang, tambah lagi ruangan situ. Nak sobek sikit, sobek lah akan datang insyaAllah. Ada aircon lebih pada Dewan Karangkraf lagi, Dewan Kraf Tangan lagi. Kerana ni sejarah. Boleh masuk sini, semua masuk kota Rom dah ni. Ambo tak ditertanya-tanya, boleh ke tak masuk ke perkarangan Masjid Tok Kenali ni? Zaman dulu, yalah lah tempat kita tidur, tempat kita usrah, tempat kita sembahyang jemaah. Ustaz Mawardi Allahyarham, insya-Allah lepas ni kita hadiah Fatihah ke dia. Ustaz Mustafa Rushdi
Ini guru-guru kita. Ya. Dan masa tu kita buat usrah di Masjid Tok Kenali, buat tamrin pun kita tidur sini ya, tidak tidur hotel 4 bitel, 5 bitel, 3 bitel, 2 bitel, 1 bitel, setengah bitel. Masjid Tok Kenali ni 10 bitel. Dari segi berkat dia, keramat dia. Dan hari ni bila kita boleh masuk sini adalah satu petanda yang molek, insya-Allah. Lebih-lebih lagi amanah baru ni tidak hilang wang deposit di Kubang Krian ke-33 Dun. Syukur banyak. Nah, syukur banyak. Dan semua hadirin hadirat dan para penonton live, saya minta izin pada pagi ini bercakap dalam bahasa baku kerana ada penonton-penonton kita di seluruh negara. Kalau kira sedap kecek Kelantan, tapi tak apalah. Takut kecek Kelantan orang tak apa-apa ngambak mana. Nombor satu sekali, terima kasih kerana tengah orang panggil riuh sikit, hamba dijemput berucap di Mesyuarat Agung Kubang Krian. Kawasan kedua Asambo. Kawasan pertama Asambo adalah Kota Baru. Tetapi kemudian dulu Tok Kenali ni masih dalam Kota Baru. Dan hamba telah dipilih di Masjid Tok Kenali ni lah sebagai ketua pemuda PAS Kota Baru pada waktu itu, ya, tanpa bertanding. Dan seterusnya telah menjadi sejarah. Bila mari semula dijemput pada hari ini, hamba rasa satu penghormatan. Jadi terima kasih banyak, alhamdulillah. Dan dengan cara ni juga hamba ada peluanglah memberi penjelasan siri yang kedua. Pelik juga orang kata letak jawatan lepas tu kecek kau acak. Nah, letak jawatan nak berundur secara orang panggil nak berehatlah sikit pasal umur pencen. Kajian Malaysia pun dia buat peraturan umur 60 pencen. Nah, jadi hamba lah ni umur 61. Jadi bolehlah orang panggil pencen awal. Tak pencen penuh lagi. Ya, pencen separa pencen. Pasal apa? Hamba pernah dengar satu cerita. Masa dia muda, dia membela kerbau di Bendang. Banyak ekor kerbau dia. Kemudian 10-15 tahun kemudian dia jual kerbau dia. Dia beli lembu, dia bela lembu. 10-15 tahun kemudian dia jual lembu dia. Dia beli kambing, dia bela kambing. 10 tahun lepas pada tu dia jual kambing, beli ayam. Bela ayam. Lepas tu dia jual ayam, beli puyuh. Bela puyuh. Jadi cucu dia tanya, "Bapa atuk daripada asal atuk bela kerbau banyak, lah ni hanya bela kat puyuh?" Dia kata, "Itulah. Secara lumrahnya tenaga manusia semakin berkurangan, pandai-pandailah kita adjust." Ya, saya tidak nak sindir siapa-siapa lah. Ya. Saya tidak nak sindir siapa-siapa. Saya nak berubah atas diri saya. Jadi Islam sendiri mengizinkan mengikut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada ayat Quran dia, ada konsep dia, ada prinsip dia. Kita sendirilah yang mengukur diri kita. Kalau ikut nafsu, satu dunia ni kita nak kawal. Tapi benda ni mari dengan tanggungjawab, dengan kewajipan. Kalau mu rasa tak larat, buanglah setengah beban atas bahumu ni. Tetapi kalau saya tinggal terus kosong, balik duduk saja, kecewalah. Setengah-setengah daripada. Setengah lagi suka, setengah lagi kecewa. Jadi saya masuk amanah dulu. Saya jumpa seorang Tok Guru. Seorang Tok Guru di Kedah. Saya ni Tok Guru telah dipecat daripada parti saya. Baru ni berbangkit lagi ada orang tulis bai'ah. Ya. Siapa langgar bai'ah dilaknat. Ya. Siapa langgar bai'ah? Oh, sebenar. Parti langgar bai'ah ke saya langgar bai'ah? Parti yang berkenaan tu saya tak sebutlah. Mata-mata kita amanah gak.
Kodel semua parti tu nak. Parti Amboh asal dulu, dialah yang telah melanggar bai'ah. Bai'ah kita tidak boleh menyertai jamaah yang lain, parti yang lain daripada PAS. Tiba-tiba secara tanpa restu ahli-ahli, tanpa pengetahuan ahli, tanpa dibawa ke dalam muktamar, tanpa dimaklum pada ahli, mengikut setiap sagung parti berkenaan, yang jelas ni jadi menteri daripada Kelantan ni, dia beritahu bahawa hubungan dengan parti yang dipimpin oleh sekarang ini telah dijatuhkan hukuman jenayah bermula daripada tahun 2015 lagi. Ya. Jadi dialah yang langgar, partilah yang langgar bai'ah. Kalau kira-kira orang yang ambil bai'ah itulah yang talak 3, kalau kira-kira saya tak sih sampai situ. Ya. Saya hanya nak betulkan fakta dia, bahawa parti tuan-tuan lah yang telah melanggar bai'ah. Saya telah terlepas daripada bai'ah. Lebih-lebih lagi saya telah dipecat. Dipecat bukan pilihan kita. Macam mana pula jatuh bai'ah atas yang tidak kita pilih sendiri? Mana ada. Jadi tutuplah buku tertalak 3 bai'ah ni, tutuplah. Tak payah jadi modal politik lagi. Dan presiden parti dia pun sebut akan datang ni tak ada dah bai'ah talak 3. Sebab apa tak ada? Habislah cerita. Jadi Tok Guru ni sebut entah kena yang pertama memenuhi harapan orang ramai. Orang ramai nak macam mana? Setakat yang kita tahu. Yang kedua, yang mana selesa pada entah. Jadi saya pun masuklah amanah, bukan masuk dogo-dogo macam tu. Dan saya juga telah tanya Syekh Hasan Al-Dadu. Kalau tuan-tuan Google, dia ni salah seorang ulama besar, menghafal hadis-hadis melalui sanad-sanad, dan dia ingat habis sanad sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jumpa dia secara peribadi, Syekh Hasan Al-Dadu. Tanya dia, dan dia sebut bahawa, saya tanya dia, apa makna alaikum bil jamaah? Tidak boleh keluar daripada jamaah walau sejengkal. Kalau keluar sejengkal mati jahiliyah. Kalau keluar PAS mati sebagai jahiliyah. Tak boleh pergi semayang mayat orang keluar daripada PAS. Tak boleh pergi ziarah kubur yang keluar daripada PAS. Walaupun hari ini tak disebut, tetapi dilaksanakan, dilakukan. Baru ni isteri seorang aktivis kita, saudara Wan Azlan, isteri dia meninggal, WhatsApp kepada pihak-pihak sebelah sana, dia jawab tak payah semayang mayat lah, dia mau sendiri semak uruh lah. Ya, ini contoh yang ada depan kita. Kalau Majlis Agama Islam nak periksa lah. Ini kesesatan yang berlaku dalam negeri kita, negara kita pada hari ini kerana fahaman politik. Dia beritahu, Syekh Hasan Ad-Dadu beritahu, alaikum bil jamaah ni bukan jamaah parti, jamaah orang Islam seluruhnya, bukan jamaah parti. Kalau ambil jamaah parti, orang lain buat jamaah, tak boleh keluar jamaah dia sejengkal, mati jahiliah. Orang ni pula buat. Di Thailand kena masuk PAH, di Amerika kena masuk PAH. Mana ada. Rasulullah tak buat parti. Ya ada Islam, dia ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ada Hizbullah dalam Quran. Tu bukan Hizbullah parti politik daftar bawah undang-undang penjajah ni. Jadi saya pun lega lah. Barulah saya istihad masuk amanah. Baik, tajuk saya pada pagi ni bukan hak tu. Ya. Jadi adik tuan-tuan semua sudah tahu, boleh dalam Islam ni letak jawatan kalau kita berkeuzuran. Lepas tu kita boleh beri sumbangan cara-cara yang lain. Kalau kita membesar-besarkan
ambil yang negatif, nak koyak rabakkan, semua benda kita boleh koyak rabakkan. Sama dengan amanah kebangsaan ni, disebut oleh Tuan Ketua Kawasan tadi, sekian-sekian. Saya nasihatkan, ya, oleh kerana disebut secara terbuka. Tadi saya duk harap tak ada lah disebut secara terbuka. Bila disebut secara terbuka, saya kena betulkan sikit lah. Kita kena tahu sebab-sebab dia. Manusia diberi oleh Allah SWT atas muka bumi ni sebab musabab lebih penting daripada ketentuan-ketentuan lain. Doa dan takdir ni datang selepas kita menyelesaikan sebab musabab. Macam Rasulullah kata, kalau tak silu unta lagi, tak mau unta lagi, tambak. Kemudian kamu bertawakal. Itu sebab. Sebab tak larinya unta kerana ada tali ditambak. Jadi kita kena peksalah, ada masa lagi. Kita jumpa balik ahli kita, kita merapatkan saf kita. Parti amanah ni adalah sebuah parti yang kecil. Jangan kita berasa parti amanah ni hebat. Sebagai keluarga yang kecil berhadapan dengan musuh yang besar, lawan yang besar, tanggungjawab yang besar, tugas yang besar, kita kena bersatu padu. Kita kena jangan ambil benda titik bengit. Kita jangan menepikan mana-mana pihak dalam jemaah kita, parti kita. Kita kena hormati setiap orang dalam perjuangan kita. Baru kita boleh jadi kuat, insya-Allah. Dan ada masa lagi kita boleh kuatkan balik, dengan syarat pihak-pihak yang tidak terpilih, misal kita ambil balik, ziarah balik, jumpa balik. Dan saya yakin rakyat di seluruh Malaysia dan Kelantan khususnya sangat berharap Pakatan Harapan termasuk amanah ni kuat. Ya, dalil dia salah satu dalil kecil, bukan dalil besar. Bila saya wawancara di wawancara Sinar Harian, ramai orang tonton. Saya pun terkejut. Saya tiada rancangan nak buat wawancara. Tetapi kerana ada satu portal berita internet yang buat laporan tidak betul. Kononnya saya bergaduh dengan Abang Mat Sabu. Kononnya saya tuduh Abang Mat Sabu ni diktator dan lain-lain. Maka saya kena ada satu ruang masa depan amanah bergantung kepada polisi yang akan diambil oleh amanah dalam hubungan dengan Pakatan Harapan dan parti-parti yang lain pada hari ini. Ya, saya ulangi, pada pendapat saya, kalau salah perhitungan, amanah mungkin akan kehilangan kerusi-kerusi yang telah dimenangi dan seterusnya kita gagal bentuk kerajaan. Ya. Jadi perkara ini kena dibincang secara halus, secara cermat. Tidak boleh secara sentimen, secara emosi. Kena ada sedikit kajian empirical dia. Ya. Kajian empirical tu kena ada. Saya buatlah sikit-sikit kajian saya. Tapi saya tidak nak paksa orang terima kajian saya. Kajian saya ni macam orang zaman dulu, dia belajar falak, dia kira waktu semayang, waktu puasa, tarikh puasa, tarikh hari raya, sekurang-kurang untuk diri dia. Jadi saya kebetulan belajar sikit-sikit statistik dekat universiti zaman dulu. Ya. Bila saya mencadangkan 3 penjuru, itu saya buat sedikit kajian. Kalau 3 penjuru masuk perangkap ni, kita boleh mengentah ke tidak. Jadi sudah buat kajian, saya pun campur. Saya campur yang pertama dalam konvensyen pilihan raya amanah, awan amanah di Pelabuhan Kelang. Saya tak ingat tahun dia lah. Yang pertama, pada masa itu ada ahli panel daripada PKR dan DEP. Kedua-dua ahli panel giling kepala, tak boleh. Ya, tak boleh menang. Tetapi akhirnya kita berjaya jadi kerajaan kerana 23 kursi. UMNO kalah, Datuk Seri Najib kalah kerana PAH pergi bertanding lebih. Sebab itulah PAH sampai hari ini dia mengetak bulu. Mengetak bulu ni bahasa Kelantan, iaitu apa dia nak ayat mengetak bulu ni? Perik tapi bahasa Kelantan ni sedap lagi.
Bulu roma kita ni sampai berdiri tegak, tak nak dah. Ya. Perik dan seram. Ngeri, ya. Tak nak dah 3 penjuru. Nak 2 penjuru, nak 2 penjuru. Tapi pilihan raya akan datang tak tahu lagi, mungkin 4 penjuru, 5 penjuru. Ya. PAS dengan UMNO pun tak boleh kata 100% mesti 2 penjuru ya. Tak. Belum tentu lagi. Dalil dia di Sabah. Sabah permulaan. Sabah adalah cermin bagi pilihan raya Semenanjung dari segi kerjasama parti-parti dalam muafakat nasional atau Pakatan Nasional. PAS ni dia Pakatan Nasional pun dia ada, Perikatan Nasional dia ada, Muafakat Nasional dia ada. Tok Guru panggil Kangkang, Kengkeng. Tahun 2015 lagi Tok Guru marah. Kaki dalam 2 kolam. Kaki dalam 2 perahu. Kaki kanan duduk alik ni, kaki kiri duduk alik ni, perahu tu berjalan. Haluan terkoyak. Ya. Jadi perkara ini boleh dibincang secara empirikal. Kalau orang Cina seperti mana pilihan raya Slim River baru-baru ini tinggal PH kerana apa-apa sebab dan undi BN atau PN, maka ke-13 kerusi bersatu dulu akan dapat diambil semula oleh Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Kalau kerusi ini ditandingi oleh pihak-pihak yang hilang kepercayaan rakyat, yang pernah mengundi PH dulu, ada orang tak faham, dia buat kenyataan, dia bertukar antara populariti dengan hilang percayaan. Orang tu mungkin popular, tapi dia mungkin tidak ada kepercayaan orang ramai. Misal kata macam artis lelaki, kita katakan dia buat persembahan yang orang panggil gila-gila sikit, lagu dia pun lagu-lagu yang kurang baik misal kata. Lepas tu dia mari masuk masjid, kita nak lantik dia jadi imam, separuh daripada ahli masjid tu makmum tinggal masjid. Pasal apa? Populariti dia sebagai artis memang tinggi, tapi kepercayaan nak bagi dia jadi imam tak ada. Jadi kita tak boleh nak ukur populariti, tapi kita ukur kepercayaan. Orang hilang kepercayaan. Pasal apa orang hilang kepercayaan? Tu kita kena kajilah. Kalau saya syarah, dia jadi sensitif. Kerana ada benda-benda yang boleh mengguris perasaan pihak-pihak yang kita pun sayang kat dia, kita hormat kat dia. Tapi dalam politik, kita kena praktikal. Kita tak boleh duk sayang tu sampai kalah perjuangan kita. Kita kena praktikal. Perjuangan lebih penting daripada kita sayang pada satu-satu orang. Dalam pilihan raya yang lepas, rakyat memilih yang kita kata memulangkan balik mandat rakyat. Memulangkan balik mandat rakyat. Apa dia mandat rakyat? PRU yang 14 dulu. Mandat rakyat pada beberapa perkara, bukan hanya satu perkara. Bukan bila sebut saya perkara ni, saya ni pro orang berkenaan, anti orang berkenaan, bukan. Dari segi fakta. Mandat rakyat dalam pilihan raya yang lepas ialah kerana lepas tu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mengikut perjanjian pihak-pihak dalam Pakatan Harapan termasuk Tun Dr. Mahathir, ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Betul ke tidak? Kalau padamkan, delete Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lepas tu Mahathir delete, adakah kita akan dapat mandat rakyat seperti baru ni? Tak mesti. Pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim telah sebati dengan 48% pengundi Semenanjung Malaysia ni berapa kali pilihan raya dah. Cuma tak cukup berapa peratus, betul. Tapi hak tak cukup tu sikit pada hak ada. Jangan bertukar di antara hak sikit dengan hak banyak. Dia ambil hak sikit tinggal hak banyak, itu
Ayah mak tak tahulah nak kata lagu mana. Dah ada kau kaedah. Ambil sikit tinggal banyak. Jatuh ke cerdik ke jatuh ke kurang cerdik. Hak banyak ni asas kita. Kita tinggal pas tu kerana nak jaga hak banyak ni. Siapa buat parti suku kerana nak jaga hak banyak. Kalau awal-awal lagi nak ambil hak sikit, baik duduk dalam pas. Baik. Mandat rakyat adalah Perdana Menteri selepas tu Dr. Mahathir adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua mandat rakyat ialah manifesto kita. Suka tak suka, kitab tak kitab suci, manifesto kita telah janji. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh kata masa buat dulu saya tak sedar diri. Lepas menang baru saya tahu. Tak boleh macam tu. Sedaya upaya kita kena usahakan. Bila kita kata manifesto kita ni bukan kitab suci, kita tak terikat dengan manifesto, itu antara permulaan hilangnya kepercayaan rakyat kepada kerajaan PH. Bila mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Mari pilihan raya kecil, pengundi ajar. Tak sedar lagi ke? Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi analisis, dia agak terselamat. Saya sikit-sikit terselamat. Macam mana? Datuk Seri Anwar Ibrahim kebetulan tak ada dalam kabinet. Jadi apa-apa yang dimungkiri janji oleh kabinet yang lepas tidak sangkut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini peluang kita untuk naik balik. Kalau kita ambil balik orang hak kata hak ni pun tak pakai, hak ni pun tak boleh nak buat, hak tu tak boleh nak buat, nak jual ke apa dia? Apa yang kita nak jual pilihan raya akan datang? Nak jual nak tangkap Najib nak masuk penjara dah. Nak jual apa pula? Fikir secara tenang, secara saksama. Jangan cepat. Bila orang sebut, waktu big bidah selalu. Waktu big lastik selalu. Waktu big bedik kepada ni obat yang macam main kan tu. Buah tegur manggu. Saya kecil-kecil dulu pergi ada senapai peluru dia tegur manggu. Tembok saing. Sakit juga tapi apa. Kita tua dia kan boleh main bedi lagu tunya. Baca molek. Dengar dulu. Buka buku dulu, tengok angka-angka dulu. Saya ulangi berdasarkan pilihan raya Slim yang terakhir, kalau orang Cina balik 25% kepada BN, bukan saja 13 kursi, kalau kita bagi pada pihak yang hilang kepercayaan rakyat, kita akan membentuk semula kerajaan. Nak jadi kaya semula ke tak sih? Kau tak sih buat cara tak sih. Dan saya mencadangkan kita fokus kepada ambil semula kerajaan dan memulihkan mandat rakyat ni melalui persiapan pilihan raya lebih daripada benda lain. Kalau kita nak buat lah ni, timbul masalah. Orang ni tak boleh jadi Perdana Menteri, orang ni tak setuju orang tu jadi Perdana Menteri. Orang ni kata orang ni tak boleh jadi Perdana Menteri, orang ni begini. Payah. Peluang kita nak pulihkan mandat yang paling mudah dan besar adalah pengukuhan parti-parti dan kepercayaan rakyat sehingga kita boleh menang pilihan raya. Boleh setuju? Tak setuju kat tangan. Tak ada, saya tak marah. Saya boleh tegas sikit lagi. Saya suka berfikir secara praktikal. Sayang kira saya semua. Saya lebih sayang pada Tun lagi kalau kira. Ramai orang lain tu kena Tun rapat dengan Tun, lepas saya rapat dengan dia. Kemudian ada pula dalam kenyataan pihak berkenaan, dia bangkitkan masalah, jangan banyakkan musuh, kena banyakkan kawan. Ya, kita kupas tajuk ni. Bila kita berkawan dengan orang yang telah dimarahi hilang kepercayaan
kepada rakyat, maka kita bermusuh dengan rakyat sendiri pula. Faham tak? Rakyat marah pada dia pasal sebab-sebab dia panjanglah. Kalau duduk seorang sama seorang, saya boleh beritahu secara lebih teliti apa sebab-sebab orang marah, orang hilang kepercayaan, apa sebab. Kita pergi duduk bawa lagi orang ni, kita berbaik dengan dia betul, tapi kita bermusuh dengan pengundi kita, dengan rakyat kita, bahkan dengan ahli kita. Saya dipahamkan betul tak betul berita semalam, Ketua Amanah Kawasan Kelang di Selangor letak jawatan sekali dengan AJK dia. Tolong fikir, jangan terlambat, tolong fikir. Sebab itu saya cadangkan dalam kita belum ada keputusan dalam pendirian kita ni. Saya cadangkan pimpinan-pimpinan merasai pandangan orang bawah. Jangan pandangan AJK saja. Pandangan orang bawah apa dia? Buat keputusan berdasarkan suara ramai. Kalau suara ramai kata macam tu, saya pun akan ikut. Tetapi saya sekurang-kurang dah beri lampu isyarat, amaran. Apa akan jadi, apa akan jadi. Jadi kalau terjadi sungguh macam mana? Lepaslah saya. Ya. Sama dengan jatuhnya kerajaan ni. Minta maaf lah, saya bukan nak tunjuk pandai. Alhamdulillah, adik tuan-tuan semua, salah satu perkara yang kita kena doa dengan Allah SWT adalah Allahumma alhamni rusydi. Ya Allah, memberikan ilham pada aku, petunjuk. Alhamni rusydi ya Rabb. Subhanak la ilma lana illa anta innaka antal alimul ghuyub. Macam-macam tu. Kerana kita tak tahu yang gaib-gaib. Saya telah memberikan pandangan saya kepada pimpinan tertinggi amanah bahawa kerajaan PH akan tumbang seawal bulan April 2019. Boleh tanyalah pimpinan, saya tak boleh namakan dia pada hari ini. Bulan Julai, sekali lagi saya jumpa mereka, saya nyatakan pandangan saya kerajaan tuan-tuan akan tumbang. Tolonglah sebagai menteri, tuan-tuan buat sesuatu yang rakyat suka, macam tindakan Erdogan di Turki, dan jangan tersalah langkah macam Mursi di Mesir. Bulan Julai 2019, kali yang kedua. Kemudian kajian tumbang sungguh. Saya beritahu bulan 4 lagi. Kajian tumbang bulan 3. Hampir setahun. Kalau nak buat persiapan dan. Tapi pada masa itu orang tak percaya pandangan saya. Ya. Orang anggap ini mustahil. Ya. Sebab itu kita baca ayat Nabi Yusuf tadi, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard. 3, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. 4, tawaffani musliman. 5, walhaqni bis salihin. 6. Wahai Tuhan saya, Tuhan ya Allah, Engkau telah berikan saya pemerintahan. Pemerintah bernegara ya, pemerintah bernegeri ya, pemerintah berjajahan ya, pemerintah berparti ya. Tuan Haji Fauzi dengan AJK ni adalah ada kuasa pemerintahan peringkat kawasan. Cawangan ada kuasa pemerintahan peringkat cawangan. Bila kita sudah terlibat dengan hal ehwal pemerintahan, allamtani min ta'wilil ahadis. Engkau telah ajarkan saya ta'wilul ahadis, Tok Guru Ni Aziz sebut, tafsiran dan pemahaman isu-isu semasa. Ya. Macam mana nak tafsir hal-hal semasa. Macam mana nak ambil pedoman hal-hal semasa. Kerana Allah SWT dengan rahmah dia, sebelum sesuatu peristiwa terjadi, lazimnya diberikan petanda. Orang putih panggil indikator. Belum datang kiamat, ada tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang besar, tanda kiamat yang kecil. Belum ada ribut, ada dulu angin. Belum pada hujan, ada dulu awan yang hitam. Perhati dengan tak perhati. Observe or not.
by your own observation. Dengan pemerhatian tuan-tuan sendiri, tuan-tuan akan tahu ini akan berlaku, ini akan berlaku. Berlaku sungguh ke 100% tepat ke? Itu dalam ilmu Allah. Tetapi sekurang-kurang ada pemerhatian. Jadi penting takwilul ahadis. Sebab apa ahli kita kurang semangat? Takwilul ahadis. Macam mana nak pulih semangat? Takwilul ahadis. Macam nak menang? Takwilul ahadis. Apa isu kita nak bawa? Takwilul ahadis. Fatiras samawati wal ard, engkau lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ini penting. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah. Engkau penjaga saya dunia dan akhirat. Tujuannya apa? Tawaffani musliman. Matikan saya sebagai seorang muslim, bukan ahli PAS, bukan ahli UMNO, bukan ahli amanah, bukan ahli itu, bukan ahli ini, musliman. Minta maaflah ulama-ulama PAS. Tuan-tuan telah menyesatkan umat manusia di Malaysia ni. Mesti mati dalam PAS. Mana karut? Ustaz Hassan Mahmud, ketua Dewan Ulama. Saya tidak ulama. Dr. Jahari sebagai ulama. Saya tidak ulama. Mana dalam Quran tawaffani lain pada musliman? Mana ada? Musliman ni tidak mesti ahli parti. Di negara-negara, kalau tuan-tuan pergi satu restoran di bangsa, ya, restoran pizza halal, saya lupa nama dia, dalam bahasa Itali, saya tak berapa reti bahasa Itali. Di situ ada tulis satu catatan besar di dinding dia, mengapa nama restoran dia dipilih daripada nama tu. Kerana orang Islam ni daripada Kuala Lumpur dan Singapura, dia pergi berjalan di Itali, dia sampai satu kawasan yang sangat cantik tepi laut, rumah-rumah atas bukit bersusun-susun, ada satu kubur orang Islam. Orang Islam ni asalnya seorang-seorang dia. Dia pergi ke kampung tu, ke tempat tu, dia bawa duit, masa tu dia ada duit lagi, sampai tempat tu, cantik tempat tu, dia tak boleh balik. Tak boleh balik, dia belanja duit dia, habis duit dia, dia terpaksa hidup sebatang kara. Masyarakat Itali yang Kristian belanja dia, derma pada dia. Sebelum dia mati, dia pesan pada orang Kristian, jiran-jiran dia, kalau saya mati, hadapkan mayat saya ke Kaabah. Itu saja permintaan dia. Tengah-tengah tu semua Kristian belaka, dia mati musliman. Orang Kristian, jiran-jiran dia pun ambil mayat dia, tak reti nak semayang, tak reti apa, tutup dengan kain putih, letak dalam kubur, menghadap ke kiblat. Kemudian 5 tahun kemudian didapati arah kiblat tu tidak tepat. Orang Kristian ni, jiran-jiran dia ni gali semula kubur dia, betulkan mayat dia. Kemudian lepas pada tu semua orang kemudian mari tahu cerita dia ni, orang lain pula mari tolong semayangkan mayat dia. Walaupun dah lama dah, sebagai menghormati mayat dia. Dia mati seorang diri. Musliman. Tak ada PAH, tak ada UMNO. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan saya ni ke sebagai orang-orang yang saleh. Saleh. Saya berterupa saleh. Ahli parti soleh. Pimpinan parti soleh. Pengundi soleh. DO soleh. MB soleh. TMB soleh. Esko soleh. Masing-masing ukur lah. Saudara duduk dalam soleh ke tidak? Ukur masing-masing. Saya tak boleh nak ukur. Saya jaga diri saya. Nasib baik saya mati sebagai orang soleh, masuk dalam senarai soleh, alhamdulillah. Saya mendoakan tuan-tuan semua sebagai orang soleh. Jadi tak payah balah parti. Bila kita kata salihin, ada senarai dia. Apa makna salihin? Salah satunya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini cerita lama dalam usrah kita. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Salah satu kemungkaran yang besar adalah pemimpin yang melakukan jenayah kepada rakyat dia, jenayah ekonomi.
jenayah keuangan, sehingga wang khazanah negara habis kepada pemimpin-pemimpin. Alhamdulillah, kita penyokong Parti Amanah Pengundi Pakatan Harapan baru ni yang orang Islam kena bersyukur. Alhamdulillah, salah satunya nyata pada kita bila kita sama-sama mengundi baru ni kerana nak menolak kerajaan kleptokrat, penjenayah keuangan negara. Alhamdulillah, penjenayah keuangan tersebut telah dihadapkan ke mahkamah. Jatuh dah satu hukuman. Ya. Tunggu seterusnya proses. Kalau berjalan baik, proses penghakiman tak berubah, dia akan masuk penjara. Hasil siapa ni dia dapat dijatuhkan daripada Perdana Menteri habis kuasa, kemudian masuk mahkamah, kemudian insya-Allah mungkin masuk penjara? Hasil siapa? Hasil PAH. Tolong PAH jawab. Hasil siapa ni? Hasil siapa dia? Kalau harap ke PAH tak jatuh lagi, tolonglah ustaz-ustaz PAH fikir. Lagu mana demo al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, apa pergi duduk dengan penjenayah tu? Apa? Tidak, kita dengan parti saja. Parti ketua dia siapa masa tu? Dia Perdana Menteri lagi, Presiden lagi. Awak buat hubungan 2015 lagi. Awak sendiri mengaku syahidan apa nama dalam surah Yusuf. Orang dia sendiri mengaku buat kesaksian. Inilah lebihnya Nabi Yusuf. Tunggu lama adik dia pergi ngaku, abang pergi ngaku. Adik lah, nama dia Nabi Yusuf. Tapi buat lolok-lolok Nabi Yusuf. Daripada jadi abang Nabi Yusuf, jadi lolok-lolok Nabi Yusuf. Kalau jadi abang Nabi Yusuf, lama mengaku, saya lah Pak buat dengan UMNO tu. Pak mula mempecat saya apa? Jahat awak lah. Alhamdulillah, dengan adanya Amanah Pakatan Harapan, Tun Mahathir pun kita kena kenal jasa dia. Maka kita boleh tumbangkan kerajaan kleptokrat, boleh hadapkan mereka ke mahkamah. Sekarang Sabah, saya nak kait di Sabah. Sabah sekarang ni, kalau kita sebagai salihin nak duduk alik mana? Pemimpin UMNO Barisan Nasional ada kes mahkamah lah ni. Belum putus lagi, tapi bayang-bayang ada dah. Kes sudah ada di mahkamah. Jenayah keuangan yang dibuat oleh seorang tokoh UMNO Sabah sehingga dia dihadapkan ke mahkamah. Dia jadi ketua pilihan raya UMNO Barisan Nasional di Sabah. Tok lebay, minta maaf lah, astagfirullahalazim. Ustaz kita pakai kepiah, pakai jubah, pergi tolong orang yang ada kes jenayah terhadap rakyat di Sabah, rakyat Malaysia dalam pilihan. Minas salihin, daripada orang saleh. Syafi'i Afdal, alhamdulillah kita duduk sebelah Syafi'i Afdal. Bukan kerana dia parti kita, jangan macam tu, tapi kerana dia menentang puak-puak yang ambil alih kuasa daripada penjenayah ekonomi dan keuangan yang ada di Sabah. Alhamdulillah, jodoh kita. Kalau tidak, kita duduk pakat dengan tu, akhirat esok mesti kena tanya. Boleh tak tanya? Kami sokong pasal dia ahli komponen saya. Mana macam tu, Ustaz? Tak boleh Ustaz. Malaikat tidak bodoh macam ahli kita. Ahli kita bolehlah ikut kita kata. Syafi'i Afdal kata dia tak payah buat BRIM. Dia akan bagi tanah 5 ekar seorang pada rakyat Sabah supaya kaya. Sabah bumi dia luas lagi. UMNO pimpin Sabah dah berapa puluh tahun, tak mari idea ni. Bukan saja UMNO, kita Kelantan pun tak ada idea ni. Gemula Datuk Asri saja yang buat. Lah ni tak ada tanah. Tanah tak ada kita. Lepas tu token mari 5,000 ekar. Musaking 10,000 ekar. Ladang ketuh, ladang hutan 20,000 ekar. Ini 17,000 ekar. Ini 10,000 ekar. Ada. Rakyat memang lagi miskin ni, Kubang Krian ni.
Saya dulu-dulu pernah menangis sikit-sikit. Dan ni tak lari nak menangis. Ayah mari rumah, kau miskin tak beli. Kau kira saya pun tak ada kerja, sama-sama ada kerja. Jadi tuan-tuan semua ngundi PAH baru ni, kita tanya BSUK lah. Berapa yang jadi miskin lagi rakyat Kelantan ni? Kita kata bila Umar Abdul Aziz mengetuh berapa tahun? 2 tahun ke berapa tahun? 2 tahun lebih sikit, tak ada orang miskin. Bukan sebesar Kelantan, kerajaan Umar Abdul Aziz. Berapa kali Malaysia? Kita kata Islam tu adalah penyelesaian. Kalau bagi pada PAS, selesai ekonomi Malaysia. Ekonomi Kelantan tak selesai, akhir tak ada payah untuk air hujan. Balik ke payah semula. Boleh, bukan kata tak boleh. Saya pun ada buat juga, kebun saya simpan air hujan untuk jiruh pokok-pokok. Itu pun kalau musim kemarau tak ada air. Masalah kita lah ni, air tak ada musim kemarau. Musim hujan nak mandi 20 kali sehari boleh. Ikan pun saya lagi musim hujan. Banyaknya air hujan. Lebih daripada hak kita tahu lagi. Tapi mari musim tak ada hujan. Ini masalah ayahnya. Jadi kalau setakat nak ayah tak payah buat kajian rasa. Ahli parlimen kebakian ke tu? Malu kebakian. Nasib baik saya duduk Kota Baru dah. Tak ada kau cerdik sikitnya. Masa kita rubuh dah. Dr. Halim dah tak asyik pakar. Padahal doktor pakar lagi. Dia nombor ambil celah untuk iklan. Kita aman kebankerian, PH Bankerian ni canggih alhamdulillah berwibawa. Doktor Faiz sebelah kita kami. Oh jauh sejak daripada ngaji di London lagi. Lepas tu orang profesional, orang kepakaran. Bakar molek, bakar tok guru, tok kenali. Panggil orang mari daripada mana. Tak ada pun kita tak seorang habuk kau. Orang kebakian tak ada orang. Tak ada kau cerdik sikit dalam PAH kebakian ni. Git pilih hak payah dengan legen. Minta maaf lah. Kadang-kadang gerai juga dah. Gerai juga. Jadi kalau dia mau tak sibuk kawin gerai, kalau tuan yang berhormat tak bagi saya naik geram, buatlah cadangan-cadangan yang menasabah sikit. Cadangan tak ada hujan ni, ketua kampung dia buat cadangan tu. Tapi kalau kerajaan nak buat juga boleh. Peruntukan dia. Kalau start satu tangki, pada selesai. Kalau kerajaan bagi tangki tiap-tiap rumah, saya angkat tangan dulu. Saya nak simpan air hujan untuk siram pokok saya. Sama dengan tajuk buluh. Buluh bukan satu industri kecil. Dia satu industri besar. Buluh ni satu komponen ekonomi yang penting di negara lain. Buluh ni dibuat macam-macam. Kabel untuk elektrik pun dah boleh buat. Dan Kelantan adalah mempunyai rumpun buluh yang paling banyak. Berapa ratus juta saya tak ingat. Saya ada kertas dia. Semasa YB Teresa jadi menteri, saya pernah bawa kertas ni pada YB Teresa. Supaya bagi modal-modal, mesin-mesin, teknologi kepada orang kampung buat secara cottage industry. Dan mana nak buat? 2 minggu lagi pergi rumah saya. Saya tanam buluh ni 20 tahun dulu. Jadi berbanding dengan Menteri Buluh, saya insya-Allah lebih layak bercakap tentang buluh kerana saya tanam buluh rumah saya 20 tahun dulu. Ya. Menteri buluh baru 3 hari. Itu pun lepas YB Teresa, baru ni dia sindir YB Teresa. Allah Maha Kaya. Dia sindir YB Teresa, buluh. Allah bagi dia jadi menteri, buluh perindu. Nasib baik saya terti patut buluh perindu ke apa semua ni ada patut dia. Pusing tak tolong juga. Tapi peluang masih ada. Jangan cakap saja. Bagi teknologi, bagi kemudahan, bagi untuk anak-anak muda tak ada kerja kampung, bukan buluh boleh jadi ekonomi ni dengan teknologi ini boleh jadi satu sumber kekayaan.
Baik. Jadi di Sabah ni alhamdulillah kita berselahan ni menyokong Datuk Seri Shafie Apdal. Kita doakan parti dia menang dan parti-parti yang berkawan dengan penjenayah ekonomi dan politik ini ditewaskan oleh rakyat Sabah. Kalau menang pula, kau kekayaan untuk dia pula. Kau kekayaan untuk dia pula. Kau kekayaan untuk dia pula. Parti Islam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Naam, naam, naam. Ya. Kemudian datang masalah, okey,